Cak. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan buat sambungan daripada video yang lepas. Kita dah belajar pasal pelarasan kan. So, video lepas pelarasan kita dah fokus pada sud nilai terkumpul, pelupusan aset dan juga peruntukan hutang ragu. So, untuk kali ini kita akan sambung kategori pelarasan yang keempat dan yang kelima, iaitu bagaimana nak buat akaun hasil dan juga akaun belanja. So, kita fahamkan dulu akaun hasil, kita fahamkan akaun belanja. Dan kompletlah, lengkaplah tajuk pelarasan yang sudah kita bincangkan dalam dua video kali ini. So, tanpa buang masa, video kali ini cikgu menggunakan soalan trial Negeri Pahang tahun 2019. So, korang boleh tengok soalan ni bersama-sama. Kita tengok sama-sama soalan ni. Maklumat berikut menunjukkan sebahagian penerimaan dan pembayaran pada 31 Disember 2018. Soalan bagi kita buku tunai ataupun akaun penerimaan dan pembayaran. Debit menunjukkan kita telah menerima komisen RM15,400. Kredit menunjukkan kita telah membayar sewa dan juga membayar insurans. Tolong ingat korang, bila soalan bagi buku tunai, dia bagi tahu kita perkara yang sudah berlaku. Contohnya, komisen RM15,400, what does it mean? Komisen yang kita telah terima RM15,400. Sewa RM19,800 bermaksud kita telah membayar sewa RM19,800. Insurans RM3,600 bermaksud kita telah membayar insurans RM3,600. Walaupun perkara ini semuanya sudah berlaku, tidak bermaksud dia merupakan hasil ataupun belanja yang sebenar. So, soalan dia bagi kita maklumat tambahan. Dia suruh kita buka akaun sewa, akaun komisen diterima dan juga akaun insurans. Tujuannya adalah untuk kita cari sewa yang sebenar, komisen diterima yang sebenar dan juga akaun insurans yang sebenar. Macam mana kita nak tahu benda itu sebenar ataupun tidak? Dia akan bagi tahu kita dekat maklumat tambahan. Jadi, soalan ni suruh kita buat 3 akaun. Akaun sewa, akaun komisen dan juga akaun insurans. Tak susah, senang. Korang just kena ingat apa kata kunci nak buat 3 akaun ni ya. Yang pertama, akaun sewa. 3 kata kuncinya ialah yang pertama, sewa sudah dibayar. Sewa belum bayar ataupun sewa prabayar. Ini salah satu saja, tengok soalan bagi apa. Dan yang ketiga, berapa sewa kita yang sebenar. Ini yang kita nak cari tuan-tuan dan perempuan. Baik, yang pertama, sewa sudah dibayar. Tengok balik kat buku tunai, disebut sewa yang sudah dibayar ialah RM19,800. Yang kedua, sewa belum bayar ataupun sewa prabayar. Kita tengok maklumat tambahan. Sewa, premis disewa RM1,800 sebulan. RM1,800 sebulan. Kalau kita darabkan RM1,800 darabkan dengan 12 bulan, kita akan dapat RM21,600. Okey, yang kita sepatutnya bayar RM21,600, tapi yang kita telah bayar ialah RM19,800. Nampak tak perbezaannya? Kita telah terkurang bayar. Maksudnya, ada lagi sewa yang kita belum bayar. Soalan ni tiada prabayar. Kita nak cari sewa belum bayar. Tolakkan RM21,600 dengan RM19,800. Korang akan dapat RM1,800. Dan last kali kita nak kira sewa sebenar, nanti kita kira masa kita buat akaun. Alright. So, berbalik kepada akaun sewa korang, Ableh cakap sewa ialah belanja. Belanja bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. So, bila kita nak rekod sebelah debit, bila kita bayar sewa, dekat buku tunai ada beritahu, sebelah kredit awak membayar sewa RM19,800. Bermaksud belanja sewa telah bertambah. Rekodkan sebelah debit RM19,800. Sekejap, cikgu guna pen biru. RM19,800, butirannya di sini ialah bank. Kenapa bank? Sebab dia datang daripada buku tunai. Okey. Yang kedua, kita ada sewa belum bayar. Belum maksudnya terkurang. Bila terkurang, dek, kena tambah. Tambah masuk dekat sebelah debit. Cikgu tulis di sini, sewa belum bayar. Okey, berapakah sewa belum bayar kita? RM1,800. So, korang tambahkan dua-dua ni, korang akan dapat RM21,600. Masuk dekat sebelah kredit,
21,600 ini merupakan sewa yang sebenar yang sepatutnya kita bayar. Catatan penutupannya ialah untung rugi. Kenapa untung rugi? Nanti kena masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Settle satu akaun. Tutup akaun macam biasa nanti ya. Baik, yang kedua kita ada akaun commission pun sama. Kena ingat commission adalah hasil. Ableh cakap hasil bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Keywordnya ada 3. Yang pertama, commission sudah diterima. Berapa commission yang kita sudah terima? Tengok dekat buku tunai, kita ada 15,400. Sewa belum terima ataupun sewa belum terperoleh. Guys, tengok maklumat tambahan nombor 2 dia cakap apa? Direct dia bagi tahu kita, commission belum terima ialah 1,400. So tak ada commission belum terperoleh. Kita ada commission belum terima 1,400. Dan akhir sekali kita nak cari apa? Commission yang sepatutnya kita terima ataupun commission yang sebenar. So now kita plug in sahaja information ni masuk ke dalam kita punya account. So commission adalah hasil, hasil bertambah sebelah kredit. Bila kita terima commission dekat buku tunai, bermaksud commission kita telah bertambah. So saya rekod sebelah kredit, lagi sekali lupa gunakan biru. Bank, masuk sebelah kredit. Berapa kita dah terima? 15,400. Ni. Okey. Yang kedua, commission belum terima. Belum. Once again, maksudnya terkurang. Bila terkurang, kena tambah. Tambah masuk sebelah kredit. Cikgu tulis commission belum terima. Okey, commission belum terima. How much? 1,400. Okey. So, tutup akaun. Macam mana tutup akaun? Tambahkan dua-dua ni. Kita akan dapat 16,800 letak dekat sebelah debit. Butirannya catatan penutupan ialah untung rugi. Okey, catatan penutupannya ialah untung rugi. Baik, selesai account commission. Dan last kali kita ada account insurance. So, macam mana buat account insurance? Insurance, ingat, Ableh cakap insurance ialah belanja. Belanja bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Ableh yang cakap. Dan keywordnya macam biasa ada 3. Yang pertama, insurans yang sudah dibayar, tengok dekat buku tunai, same step. Insurans yang sudah dibayar di buku tunai ialah 3,600. And ada tak insurans yang belum dibayar? Kita tengok maklumat tambahan bersama-sama. Nombor 3 dia cakap, insurans dibayar bagi tempoh setahun sampai 31 Mac. Dek, tengok soalan dia cakap, akaun kita tutup 31 Disember. Tapi kita bayar sampai 31 Mac tahun depan. Bermaksud sudah terlebih bayar sebanyak 3 bulan. So, berapa insurans 3 bulan yang kita terlebih bayar? Tu macam mana nak kira? Ambil dekat buku tunai, berapa insurans? 3,600. Bahagikan dengan 12, kita akan dapat insurans untuk sebulan. Darabkan dengan 3 bulan, korang akan dapat RM900. Itulah kita punya insurans prabayar. Sebab kita dah terlebih bayar. So, tak ada belum bayar. Kita ada insurans prabayar. Alright. Dan last kali kita nak cari insurans yang sebenar macam biasa. Baik, kita masukkan kat dalam akaun insurans kita. Alright, insurans sudah dibayar. Bila kita bayar insurans, insurans akan bertambah. Kita rekodkan dia di sebelah debit, butiran bank 3,600. Yang kedua, insurans prabayar. Prabayar bermaksud terlebih. Bila terlebih, logiknya kita fikir dia kena tolak. Tolak rekod dekat sebelah kredit. So, masuk dekat sebelah kredit, cikgu tulis insurans prabayar. Berapa? 900. Dan last kali kita nak kira insurans yang sebenar. 3,600. Tolakkan dengan 900. Korang akan dapat 2,700. Butiran penutupannya ialah untung rugi. Okey? Dan ataupun yang lebih tepat lagi, insurans prabayar kena letak dekat bawah. Untung rugi kita letak dekat atas. So, itu sahaja untuk akaun insurans, akaun hasil dan juga akaun belanja. Inilah bentuk pelarasan yang kita kena buat. Sekian, terima kasih.
Lepas ni kalau korang buat latihan dan soalan yang korang buat itu lain daripada soalan yang kita bincangkan dalam video ini, jangan risau, itu menunjukkan ilmu itu terlampau luas untuk dimasukkan dalam satu video. Jadi apa yang korang kena buat adalah subscribe channel YouTube Cikgu Pali Account, follow Instagram dan join Telegram group Cikgu Pali Account untuk korang dapatkan maklumat berkaitan dengan kelas yang akan dibuat bersama Cikgu Pali. Come on guys, jumpa korang kat sana.